Okey, pengajian hadis kita ni, kita pergi pada hadis yang ke-38. 38 muka surat berapa? 43. Dan kalau dia 3-4 hadis dia tak apa dah. Dan kalau saya baca dah. Haddatsani Ibrahim ibn al-Hamzah qala haddatsani ibnu Abi Hazim an Yazid an Muhammad bin Ibrahim an Isa ibn Talhah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza istayqaza ahadukum min naumihi falyastanthir salasan fa inna syaitan yabitu ala khayshumihi, rawahul Bukhari. Telah berbicara kepadaku oleh Ibrahim ibnu Hamzah, katanya telah berbicara kepadaku oleh ibnu Abi Hazim daripada Yazid, daripada Muhammad ibni Ibrahim, daripada Isa ibnu Talhah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kamu bangun dari tidur, maka hendaklah ia menghisap air ke dalam hidungnya serta mengembuskannya keluar sebanyak 3 kali kerana syaitan bermalam di dalam rongga hidungnya. Riwayat Al-Bukhari. Jadi ni di antara perkara-perkara gaib ya kita boleh cerita kau orang sebab hadis sahih. Kita kata setan tidur dalam hidung. Ambil jadi cerita ni bunyi cerita dongeng kan. Jadi hak ni boleh kau ya kau orang hadis Bukhari. Nabi kata setan ni dia nak tidur malam nyewak hotel ke dia bilik rongga hidung kita. Jadi kita tengok huraian dia dah. Sebagaimana biasa Al-Bukhari ni semuanya kita ni pasal kita tak kenal ni, kalau orang ngaji sanak ke dia tengok nama dia tahu dah. Betul keturut Ibrahim, Abu Hazim, Yazid, Muhammad Ibrahim, Abu Isa sampai kepada Abu Hurairah. Semuanya siqah dan sadiq yang boleh diterima. Sebelum kita faham hadis, nak tengok kosakata, perkataan-perkataan dia lah. Nombor 1, istayqaza. Istayqaza ni ini ialah past tense ya, fi'il madhi. Istayqaza yastayqizu. Bila dia seorang tu, maknanya kita bangun. Kita bangun tidur ni bahasa Arab dia panggil istayqaza, wake up. Naumihi, naum ni mana naum ni tidur. Tu kita tak tahu naum, as-salatu khairum minan naum. Ada naum tu tidur. Naumihi tidurnya. Falyastanthir salasan, maka hendaklah ia memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkan sebanyak 3 kali. Isa pasal nak buat tubik setan. Kita pun macam check out akhbar. Nak buat mana dia bagi tidur, Cikgu Azan. Kita suruh dia check out. Bo kata bo tubik aku nak semai subuh. Kalau kita tak ngaji hadis tak tahu tak setan tidur dalam hidung kita. Yabit asal daripada perkataan bata yang bermaksud bermalam. Kita pernah guna tak mabit. Mabit di Muzdalifah, mabit di Mina lah. Siapa dia pergi buat haji. Mabit ni maknanya bermalam lah. Bata. Khayshumihi, bahagian atas lubang hidung. Kita ngaji tajwid ada dia panggil huruf khayshum, mengenung kan. Ia perlu kepada hidung. Okey. Hadis ini menunjukkan amalan memasukkan air. Ini huraian tak ada dalam huraian ni, saya tak masuk dalam situ ni. Hadis ini menunjukkan amalan memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya setelah bangun daripada perkataan banyak. Adalah digalakkan sama ada ketika hendak berwudu ataupun tidak. Kalau kita tidak berwudu, tapi sama itulah kita bangun tidur tu nak berwuduk. Jadi maknanya dia atas diri dia sendiri tu digalakkan dah. Maknanya amalan masuk air dalam hidung ni memang amalan sunnah yang dilupakan. Kita tak buat, ambil semayam kita tak guna, tak buat. Sedangkan
Nabi terkemna ni. Rupa-rupanya ada benda nak hambak setan tadi. Hal ini disebabkan ia mempunyai persamaan yang kuat dengan perintah mencuci tangan setelah bangun daripada tidur. Tetapi ada hadis yang membataskan. Ini ulama buat perbincangan pula ni. Dia membataskan perbuatan ini ketika hendak berwuduk sahaja. Dia kata bukan saja bangun saja gitu tak. Ginilah maksud dia. Bagi setengah ulama walaupun tidak nak semaya. Siapa dia ni? Bagi perempuan yang uzur. Dah. Bila dia bangun tidur, dia bukan nak ambil wuduk. Tapi kalau mengikut pandangan sebahagian ulama ini, atas diri masuk air dalam hidung itu digalakkan, maka sunat juga. Kita bangun orang perempuan yang uzur dah. Bila bangun, dia tidak nak ambil air semaya, tidak nak wuduk, tapi dia gitu sebelum mandi dia masuk air dalam hidung dulu. Ini juga dikira amalan sunnah. Tapi sebahagian ulama dia membataskan, maknanya yang dimaksudkan air masuk air itu untuk orang berwuduk. Tapi sekurang-kurangnya ada dua pandangan ulama. Okey, faham ni? Namun begitu amalan ini adalah sunat, bukannya wajib, kerana terdapat hadis yang menjelaskan sifat wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sempurna tetapi tidak disebutkan amalan tersebut. Dia gini je, air dalam hidung ni jadi tidak wajib ni. Pertama tak ada dalam ayat Quran tadi. Tapi walau macam mana pun kalau amalan Nabi yang berterusan jadi wajib juga. Sedangkan masuk air dalam hidung ni ada kadang-kadang Nabi tak buat. Ingat dah. Kalau Nabi dia tinggal jarang-jarang tu maka jadi sunat harian, tidak jadi wajib kan. Jadi ada juga Nabi kadang-kadang dia berwuduk, dia tak masuk air dalam hidung atas sebab-sebab tertentu. Sama juga dengan kencing berdiri. Ia tidak jadi haram, jadi makruh juga kan. Sebab apa? Nabi kencing berdiri pernah. Sedangkan Aisyah kata dia tak pernah tengok Nabi kencing berdiri. Menggodok di rumah. Tapi sahabat tengok Nabi kencing berdiri bila jalan, sebab Nabi nak duduk tak boleh. Dia banyak berduri. Nak duduk tinggu tak boleh lah. Cocok punggu. Lepas tu tempat pembuangan sampah. Maka Nabi kencing berdiri. Jadi perbuatan kencing berdiri dia tak boleh kata haram. Kalau haram tentu Nabi tak buat. Kok mana pun dia kena kehir juga jangan buat. Tapi bila Nabi buat juga apabila terdesak menunjukkan benda itu hanya makruh. Tapi setengah ulama kata tak makruh pun. Tu pula hak longgar benar. Ini bahasa ulama. Ada ulama kata tak makruh. Nak kata mana? Dia benda pekoh ni kena ingat dah. Sebutlah bab gapo mesti ada macam-macam pendapat selalu. Dalam hadis ini juga menunjukkan amalan istinthar hanya digalakkan ketika bangun tidur pada waktu malam saja. Dia kata tak masuk kalau tidur siang hari, tidur lepas zuhur. Bangun tu tak payah lah dia kata. Tapi bila nak ambil wuduk tu, hak tu sunat wuduk. Tu lain dah. Ini adalah berdasarkan kepada perkataan yabid. Yabid tu menunjukkan tidur malam. Kalau dia tak, yabid tu makna tidur tengah malam, tidur malam. Antara hikmah disunatkan amalan ini adalah kerana syaitan suka bermalam dalam lubang hidung manusia. Apa dia cari lebih itu? Waktu sesemua kita kali tu duk gelawak pok dia. Al-Qadhi Iyad berpendapat bahawa hidung merupakan salah satu lubang yang boleh dimasuki syaitan ke dalam tubuh manusia ketika mereka tidur selain daripada telinga. Telinga dia masuk juga. Syaitan akan berusaha sedaya upaya untuk memasuki ke dalam tubuh manusia. Oleh itu umat Islam sentiasa dituntut memohon perlindungan daripada tipu daya dan bisikan syaitan, termasuk melalui amalan membersih lubang hidung yang menjadi salah satu lokasi penginapan syaitan. Jadi kita nak ambil kesimpulan sini ni. Pasal kita ngaji istifadah. Nombor satunya, amalan memasukkan air ke hidung setelah bangun daripada tidur ialah sunat. Tu nak kita naknya. Bangun tidur dah, kita ambil pandangan walaupun tidak ambil air semaya. Khusus untuk wanita-wanita yang uzur. Bangun pagi kerana bangun pagi nak pergi kerja lah kata dah. Sebelum nak mandi tu, dia tidak nak ambil wuduk sebab dia uzur. Tapi sunat juga masuk air dalam hidung. Ya kan? Kesimpulan kita boleh.
Amalan ini amat digalakkan setelah bangun tidur bagi sesiapa yang hendak berwudu. Amalan ini juga merupakan salah satu cara untuk menghindari gangguan syaitan setelah bangun tidur. Susah masalah tak? Kita pun faham hadis ni. Ni tujuan kita ngaji hadis, kita faham dah. Jadi satu amal pegangan kita. Sebab kita ngaji, sebab kita nak buat nak amal kan tak? Kita nak cari keputusan yang tepat. Kita tidak ngaji, bermula hukum gini-gini, bermula hukum gini-gini. Tak? Kita nak tahu sebab dia ambil mana. Lepas tu pandangnya ulama, ambil jalan tengah. Sehingga kita boleh buat satu keputusan. Jadi di istifadah ni, mana kita macam intisari dia. Keputusan yang kita ambil daripada perbincangan tadi. Baiklah? Okey. Dia siapa kita patah ni? Pedihlah kalau kita buat. Memang tak. Cuma dalam, dia mula-mula jalan mahal. Hak lagu tu lagi baik sebut. Dia masuk dalam tu kata dia kira cuci. Dia orang kata pertama kan. Orang buat amal ni tak kena semua dia. Sepanjang tahu tak kena semua. Sebab dia lasak hidung dia. Dia cuci. Orang India hebat. Dia boleh tiup. Kita kelih ngeri. Kena ajar sepatutnya. Kalau kita ajar start daripada pandai ambil semaya jap buduk lagi. Ajar anak. Ajar juga. Barulah tidak susah. Ni tua baru nak buat tu kak. Pedih dah. Dan kita didik anak kita gitu, cucu-cucu kita. Ambil semaya nak ambil tengok. Dari hidung hasil dari hidung lah. 39 pula dah. Haddatsana Nasr ibnu Ali al-Jahdami wa Hamid ibnu Umar al-Bakrawi qala haddatsana Bishr ibn al-Mufaddal an Khalid an Abdullah ibn Shaqiq an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istayqaza ahadukum min nawmihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha salasan fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Rawahu Muslim. Telah berbicara kepada kami oleh Nasr ibnu Ali al-Jahdami ibnu Hamid ibnu Umar al-Bakrawi. Kedua-dua mereka berkata, telah berbicara kepada kami oleh Bishr ibnu Mufaddal daripada Khalid daripada Abdullah ibnu Shaqiq daripada Abu Hurairah, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini matan hadis dia. Apabila seseorang di antara kamu bangun dari tidurnya, bangun tidur belakang ni, tadi air dari tidur dah, maka janganlah ia langsung mencelup tangannya ke dalam bekas air sebelum dia mencuci tangannya sebanyak 3 kali. Ni tak praktikal lah ni pakai paik. Ni zaman dulu mana ada paik, ada tong, ada beldi. Sesungguhnya dia tidak mengetahui di mana letak tangannya semalam. Takut kena najis kau dah tangan kita ni. Jadi dia tak bui kalau kita pergi tu terus pergi celup lalu. Basuh luar dulu tangan ni. Sebabnya tangan ni boleh dijadikan gayung untuk mengambil wudu. Tak ada masalah ni. Mana ada gayung tangan Nabi mula dengan tangan lah. Cuma dia tak bui celup selalu. Basuh dulu tangan luar. Sebab dia kata bila tidur malam takut tangan ni tak tahu jamuh gapo. Kita garu sini kena kada najis ke tak? Ada tai cicuk beruk atas ni kita pergi garu dak kena. Dia bimbang tu. Jadi tubuh kita tidak najis dah. Takut ada benda lain mari dah kita mandi madah tak ada najis tubuh kita ni. Okey. Jadi dia tak boleh. Jadi ini juga hadis Muslim yang semuanya siqah. Fala yakmis yadahu, jangan mencelupkan tangannya, iaitu memasukkannya ke dalam bekas yang berisi air. Jadi kita ngaji saja ni, tak ada orang sipen dalam beledi air dak. Tak ada rumah tak ada paik lah ni dak.
Seni kita lah ni dah. Air mustakmal tak payah mikir lah. Muka air tu ke bawah gitu dah. Ni kat taruh. Taruh tu takut punya tudung, takutnya berok ke cicok dah. Jadi najis. Ni tak ada dah. Kita pergi rumah-rumah orang tak ada dah. Tung, beledi. Tak apa lebih pada 2 kolah. Tak tu kagak tu dah. Lepas tu yang keduanya, kita tak wajib usud dah. Oh, nak ikut tu berat lah. Fa innahu la yadri, sesungguhnya dia tidak tahu. Dia tidak mengetahui di mana tangannya semasa tidur. Ia merupakan isyarat bahawa tujuan larangan tersebut adalah kemungkinan terdapat najis. Kerana sesuatu hukum hanya ditetapkan apabila ada sebabnya ia tersedia atau dipanggil illah. Kerana kalau tak nampak tengok, kita tak boleh hukum lagi. Hadis ini menjelaskan tentang galakkan bagi seorang yang bangun daripada tidur agar mencuci tangannya di luar daripada bekas berisi air terlebih dahulu. Dia kena ada bekas lain, jangan celup lah tu. Ambil air lain dulu, cuci dulu tangan sebelum celup tangan dia dalam bekas tersebut. Menurut pandangan jumhur ulama, ni majoriti dah, amalan tersebut tidak terhad kepada bangun tidur pada waktu malam saja, malah mencakupi tidur pada siang hari juga. Dikira tidur ni tak boleh. Kita tak tahu dah. Tidur ni separuh mati. Tidur ni kita hilang seruh ni. Ruh ke apa? Ruh yaqazah. Kita ada 2 ruh kita dah. Ruhul hayat, ruhul yaqazah. Ruh hayat ni hak nyawa tu, nyawa. Ruhul yaqazah, ruh jaga. Masa kita tidur, ruh tu cabut. Ada malaikat tu buat cabut ruh kita. Kita pun gerung takut salah, lamanya rawa dua-dua. Ni malaikat. Malaikat ni kan, dia menjalankan tugas. Kalau kita baca dalam tafsir surah Al-Qadar kan, inna anzalnahu fi lailatul qadr kan, tanazzalul malaikatu kan, malaikat turun tu, dia turun pada malam Lailatul Qadar tu, dia turun tak balik dah tu. Dia turun melaksanakan tugas. Dia ambil jadual dia dengan Tuhan atas. Dia ambil jadual untuk program dia setahun. Kita tengok cikgu sekolah perancangan setahun. Dah. Dia turun nak melaksanakan tugas. Kalau Malikil Maut, dia turun tu dalam setahun tu dia ada dah. Orang ni berapa ribu orang ni mati di sebab aksiden, orang ni mati dalam wak. Dia dah berlaku. Mana hak tahu depan dia tak tahu lagi. Dia gambik pula. Nampak tak? Itu mengikut tafsir yang saya baca dalam Tanazzalul Malaikah tu, dia turun pada malam Lailatul Qadar tu, turun untuk melaksanakan tugas. Dia turun tu, malaikat ni bahagian turun hujan, hak ni turun rezeki, hak ni Malikul Maut, dia cabut ruhul hayat. Malaikat lain ruhul yaqazah. Kalau orang tak cabut ruhul yaqazah, tak pejan tak jenera. Ingat tak? Kena baik dengan malaikat lah. Cabut-cabut lah. Weh, kawan tak tidur. Nampak tak? Baik. Ada ulama. Baik. Sebab tu ulama kata, kalulah dia tak atas mari, tergerak tak sedar. Bangun. Tak sedar. Pasal malaikat tak atas balik. Ruhul yaqazah. Macam ni? Jadi, sebab itulah saya pernah dengar ulama menyebut, adalah ulama-ulama dulu dia menyebut, sebab tu dia kata kali kita gerak orang dengan derah, so dia bangun, bila dia sedar dia kata letih dia. Pasal apa dia terkejut? Sebab dia kata malaikat masuk dengan segera. Hoi, bangun cep, dia masuk. Bangun, oh leluh dia. Dia suruh kita gerak sedar, dia masuk sedar. Jadi kita ni sebenarnya bila kita tidur, kita tak ada satu ruh. Ruhul yaqazah. Iyalah, malaikat menjalankan tugas atas kita. Okey, faham tak? Okey. Sebab tu tak berdosa kalau kita tak sedar. Kita semaya subuh kan, kita tak sedar, tak berdosa. Allah bangun lewat, tak berdosa. Pasal apa? Bukan kerja kita. Nah, malaikat tak ada. Hak tu silap kita dah tu.
Amalan ini hendaklah dilakukan sekurang-kurangnya 3 kali bagi setiap tangan. Basuh tangan 3 kali dah. Ngaji saja lah ni, muka tak ada jeluk dalam ni, orang tak pakai, tak ada lah. Imam Malik dan Imam Syafi'i serta sebagian ulama lain berpendapat amalan ini hukumnya sunat. Pasal apa? Sebab kita tu andai saja kata ada najis. Kalau jelas ada najis, tu wajib kena basuh. Tengok hukum dia dah. Sebaliknya jika tidak dilakukan, hukumnya makruh. Mana kalau celup tu makruh dia. Imam Ahmad pula berpendapat bahawa haram. Tengok, tak serupa lalu pendapat. Mencelupkan tangan ke dalam bekas air sebelum dibasuh di luar bekas tersebut terlebih dahulu. Jika dia bangun daripada tidur malam, dan makruh jika dia bangun tidur pada siang hari. Dia buat nanti pula. Itu pandangnya dia. Kalau tidur malam, haram. Tidur siang hari, makruh. Seterusnya, hukum air yang terdapat dalam bekas yang dicelup tangan sebelum dicuci adalah tetap suci dan menyucikan, kerana air itu tidak dihukum najis sebagai najis, melainkan salah satu sifat berubah disebabkan oleh sesuatu yang najis. Dah kita tak ada najis. Al-aslu fil asya' at-taharah. Hukum asal sesuatu benda itu suci, sehingga ada benda yang menajiskan dia. Okay. Istifadah. Intisari yang kita boleh dia ialah disunatkan mencuci kedua-dua tangan sebelum dicelupkan ke dalam bekas yang berisi air. Disunatkan mencuci tangan setelah bangun tidur. Ni kita nak ambil pengajaran kita ni. Sunat lah cuci tangan sebelum kita celup. Air yang dicelup oleh tangan yang suci tetap suci dan menyucikan, melainkan berubah salah satu daripada sifatnya disebabkan oleh sesuatu yang najis, iaitu bau, rasa dan warna. Apa dia kata berubah kerana najis? Kalau berubah kerana tidak najis tak apa. Jatuh kuih misalnya. Jatuh kuih dalam tu. Tidak najis air tu. Kalau tidak, tak boleh batuk serbuk kopi. Serbuk kopi mengubah warna dan rasa. Dia bau, tiga-tiga tu berubah serbuk kopi. Pas najis? Tak najis sebab serbuk kopi tak najis. Ia kata najis tak? Dia bila benda najis jatuh. Tak boleh makan. Pasal kita ngaji kata kalau salah satu daripada sifat berubah, air itu jadi najis. Air kopi Nescafe tak boleh minum. Berat kata. Diubah oleh najis. Jangan tukar dah. Digalakkan membersihkan tempat yang disyaki mengandungi najis. Jadi makna kita sunat je. Kita berasa kita buat. Jadi makna tidak wajib kita kalau kita berasa syak ada najis. Ada lagi 15 minit ni ngabisan ni dia kena baca bersama. Dia 40 dengan 41 rekah je ni. Terbuti sekat tu. Hak ni balik kepada wuduk semula ni. Haddatsana Abdul Wahhab ibnu Abdul Hakim Al-Warraq wa Abu Ammar Al-Husaini ibnu Khuraith qala haddatsana Yahya ibnu Sulaim haddatsani Ismail ibnu Katsir qala sami'tu Asim ibnu Laqit bin Sabirah an abihi qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asbighil wudu wa khallil bainal asabi' wa baligh fil istinsaq illa an takuna sa'iman. Akhrajah Tirmizi. Telah berbicara kepada kami oleh Abdul Wahhab ibnu Abdul Hakam Al-Warraq ibnu Abu Ammar Al-Husain ibnu Khuraish telah berkata mereka berdua telah berbicara kepada kami oleh Yahya ibnu Sulaim telah berbicara kepadaku oleh Ismail ibnu Katsir. Katanya aku telah mendengar Asim bin Laqit ibnu Sabirah daripada bapaknya, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sempurnakanlah wuduk kamu dan selaktilah jari-jari kamu, berlebih-lebihanlah ketika memasuk air ke dalam hidung kecuali jika kamu berpuasa. Dua perkara dia suruh sana. Nabi kata sus penuh ambil wuduk ni selak jari. Dia takut tak kena air sini. Sunat sebenarnya. Kalau kita yakin kena tak ada masalah. Jari tangan dengan jari kaki. Malah sikit cucuk gitu je tak. Pada kali kita nak sunat kita rocoh di jari kaki, tunduk cucuk pahit. Inilah orang panggil kesempurnaan wuduk. Okey. Hadis ni Tirmizi kata sahih tak? Sahih dia kata. Bila sahih tidak ada masalah lah pada sanadnya. Baca bersama dengan sambungan ni hadis, bukan 41 ni hadis lagi ni.
Wali Abi Daud fi riwayah hadis 144 ni, haddatsana Muhammad ibnu Yahya ibnu Faris, haddatsana Abu Asim, haddatsana Ibnu Juraij, idza tawadda famadmid. Menurut riwayat Abu Daud telah berbicara kepada kami oleh Muhammad ibnu Yahya ibnu Faris, telah berbicara kepada kami oleh Abu Hasim, telah berbicara kepada kami oleh Ibnu Juraij, apabila kamu berwuduk maka berkomolah. Nah, sebab ni nak melengkapkan wuduk hak sunat-sunat ni. Mana? Isi air dalam hidung sesadah dah. Ni sunat juga, selak jari. Selagi komo. Ini semua benda sunat ni. Jadi nas dalil sunat berkomo, inilah dia hadisnya. Nabi suruh berkomo. Sanad dianya ini dia. Kosakata asbigh berasal daripada kalimah isbagh yang bermaksud menyempurnakan. Manakala asbigh al-wudu bererti sempurnakanlah basuhan pada setiap anggota wudu seperti yang dituntut syarak yang meliputi amalan fardu dan sunat. Baik, bila Nabi perintah suruh sempurnakan wudu tu makna kedua-dua anggota wajib dengan anggota sunat. Wajib berapa? 4. Orang tua dulu kan dia kata 4 basuh 2 kering. 4 basuh. Apa dia? Muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan siapa sikul lah. Muka, tangan, kepala, kaki. Tu je 4 ya. Quran sebut tu dah surah Al-Maidah. Dia kata 4 basuh. Basuh belakang ni. Basuh muka, basuh tangan, basuh sapu kepala, basuh kaki, basuh. Rukun tu 2 kering. Gapo 2 kering? Gapo? Niat dengan tertib. Orang tua nak suruh mudah ingat. 4 basuh 2 kering. Dia sapu. Dalam Quran sebut sapu. Kita bincang dia akan sapu lagu mana ni. Okey. Baik. Jadi bila sebut khalil itu berasal daripada at-takhlil yang bererti menyelati. Ni macam ni. Iaitu memasukkan jari di celah-celah jari jemari serta menggosokkan antara celah-celah jari. Jadi semai zuhur kan nak ambil wuduk tu, cuba amal lah ni. Air dalam hidung, lah. Lepas tu ni. Cuba buat gini. Kaki ni. Kita nak bincang sikit ni. Asabigh kalimah jamak kepada usbuk yang bererti jari, bukan asabi'. Jamak kepada usbuk yang bererti jari, dan yang dimaksudkan di sini ialah jari-jari tangan dan kaki sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis terdahulu. Balik mana bersungguh-sungguh ketika masuk air ke dalam hidung. Ni yang tanya ni, setahu mana ni? Dia semua masuk bisa pakai ronggon ni. Terah dulu, karang sekat-sekat ni dulu. Ajar-ajar. Iman orang yang berpuasa. Puasa pun sunat juga, tapi puasa Nabi buat sekerak. Dia bimbang takut telajak masuk dulu. Jadi masuk sekat ni. Buat gitu. Kalau kita puasa itu tak sah dalam puasa. Sebab Nabi kurang dalam puasa. Dia masuk sekerak. Famadmid, maka hendaklah kamu berkomo, iaitu masuk air ke dalam mulut dan putarkan sebelum membuangnya dan menelannya. Dua-dua jadi ni. Saya kau air mineral, kau ambil air mineral boleh telan. Hukum dia jadi. Kan air mineral saya ni. Komo. Gok telan. Boleh. Sebab bukan dia air mineral dah. Hadis ini menjelaskan tentang anjuran berwuduk dengan wuduk yang sempurna. Ni. Dia menjelaskan bila Nabi sebut ni. Apa faedah kita ambil dengan sempurna ni? Ada ganjaran dia. Man tawadda'a fa ahsana al-wudu' summa shalla raka'atani yuqbil 'alaiha bi qalbihi wa wajhi wajabat lahu al-jannah. Sesiapa berwuduk lalu mengelokkan. Ni kita nak ni. Bila sebut mengelok ni, tu hak Nabi buat anggota yang wajib dengan anggota sunat. 3 kali, hak 3 kali dia suruh buat tu dah. Selak bila basuh tangan, selak jari. Maknanya kita sempurna. Ambil sempurna. Sempurna tu anggota wajib, anggota sunat, lepas tu buat sebuah dia suruh. Kalau basuh jari tu, tangan kita buat gini, masuk air dalam hidung, lepas tu basuh kaki pun kita selak ke apa. Mana anggota dia suruh 3, kita basuh 3 dah.
Kalau kita buat lagu tu, lepas tu dia kata dia pergi semaya 2 rakaat dengan hati yang penuh ikhlas. Inilah Sayyidina Bilal ni, dia faham ni, dia buat semaya sunat wuduk tu. Dia ambil sini, bila Nabi hadis dia kata, kena ada semaya. Jadi, pernah dengar ada hadis tu? Bilal, dia semaya, Nabi tanya semaya ke apa? Semaya sunat wuduk. Dia buat. Dia faham daripada ni. Lepas tu, hak menariknya, dalam hadis tu menyebut, Nabi tanya, apa amalmu? Dia kata, Bilal, yang aku dengar masa Isra' Mi'raj dah, aku dengar seliparmu dalam syurga. Artinya masuk syurga lah tu. Bakal Bilal dia pakai selipar, lagu lain pada teropoh takut bunyi kelong kelong kelong. Bunyi teropoh Bilal ni dalam syurga ni. Kalau royak kita sedap. Jangan masuk syurga, dia selipar bunyi dalam tu. Katanya Bilal nak relate dengan hadis ni. Dia kata lepas aku dengar hadis ni, dia kata aku tak pernah tinggal semaya sunat wuduk sampai kali ni. Siapa dia nak buat? Ambil semaya. Dia semaya sunat wuduk. Bukan semaya tahiyatul masjid dah. Bukan semaya sunat rawatib. Gaji buat kita semaya sunat wuduk. Tapi bila dia buat, katanya Imam Nawawi, bila kita dengar suatu fadilah amal, cubalah kita buat sekali dalam kitab azkar. Imam Nawawi sebut, supaya mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan itu. Jadi kita dengar ni, cuba sekali ya buat. Balik. Katanya Imam Nawawi kata, bila kita dengar ada satu perkhabaran yang menyebut satu-satu fadilah amal, ya sahih, kita cuba buat walaupun sekali, katanya Imam Nawawi, dengan harapan mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan itu. Kalau mereka panggil siapa-siapa dia yang pernah semaya sunat wuduk, angkat tangan. Kita pun boleh angkat tangan. Berapa kali? Sekali. Sekurang-kurangnya boleh angkat tangan. Dah. Kalau buat sama-sama, lagi baik sampai bila. Tu. Sampai bila tu maknanya, bila ni boleh makan jasa dah dengan orang ni. Teropoh dia ada dalam syurga. Wuduk yang sempurna ialah wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meliputi fardu dan sunat wuduk. Hadis ini menjelaskan sebahagian daripada wuduk yang sempurna adalah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu selain membasuh seluruh anggota wuduk, hendaklah menyelati serta menggosok celah-celah jari tangan dan jari kaki. Kita bagus juga kita belajar ni, kita boleh buat amal selalu dah. Kita belajar tengok dari segi kaedah hadis, kita nak tahu hukum. Cara menyelak dan menggosok jari kaki ialah dengan memasukkan jari kelingking tangan antara jari kaki. Hak ni tak apalah dengan jari ni. Pasal apa disuruh kelingking? Sebab kelingking ni kecil. Bila kecil tu mudah masuk lah. Tidak salah kalau guna jari lain. Jari kelingking dia mudah masuk di kaki. Tapi nak duduk cokoh tak boleh, sakit pinggir kan. Dia tua kan. Dia kena ada kerusi dalam bilik air. Begitu dah. Selain itu disunatkan memasukkan air ke dalam hidung dengan bersungguh-sungguh ketika berwuduk, kecuali orang yang berpuasa. Hak ni apa payah kita nak buat. Terakangan zuhur kan istifadah ngabisan ni. Wajib meratakan air ke seluruh anggota wuduk. Ni wajib meratakan air ni wajib. Disunatkan memasukkan air ke dalam hidung secara berlebihan ketika berwuduk, kecuali ketika berpuasa. Ni kena tiru orang India dah. Saya pernah tengok seruh ni di masjid Pakistan, tak ingat lah. Hebat tu. Kita tengok berasa serian tadi ni. Ni sakwan seruh tu bunyi. Habis tu tak boleh buat kita ni. Tak boleh. Wanita pun boleh buat ni. Tak masalah. Disunatkan menyelak dan menggosok-gosok celah-celah jari kaki dan jari tangan dan jari kaki ketika berwuduk. Kita gosok tu dah. Kita buat tu nak menjamin paha apa ni rata air. Lepas tu dengan cara tak lazim pula kita tu sunnah lah. Mesti markah ambil air sembahyang kita lebih. Dalam hadis tadi dia sebut kan, dia kata wajabat lahul jannah, maknanya wajib masuk syurga.
Bukan. Kalau orang tu dia kata ambil sembahyang molek. Pasal ada hadis lain dia tak sebut sembahyang 2 rakaat. Saya tak ingat ambil matan hadis lagi. Siapa dia yang ambil air sembahyang dengan sempurna, maka dia kata bergugurlah dosa-dosanya. Maknanya berbeza dengan ambil air sembahyang sekadar ambil hak wajib dengan ambil yang sempurna. Jadi kita sama-sama habis air, cuma lama sikit lah. Ya. Kita ni jadi lorak berlaku dah. Sembahyang lorak, ambil sembahyang lorak. Lorak lah kuat no. Duk saja buat apa pula. Iya. Habis